الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas radhiyallahu anhu qala قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أو كما قال. hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah daripada Mekah ke Madinah. Apabila Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, sesampainya Nabi di Madinah itu, walahum yaumani yal'abuna fihima. Orang-orang Madinah, mereka ada 2 hari untuk mereka berseronok-seronok. Nabi dia daripada Makkah, dia hijrah Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, orang-orang Madinah ni mereka ada 2 hari. Yang hari itu dijadikan hari mereka berseronok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hazanil yawmani. Nabi tanya penduduk Madinah. Nabi kata, ni 2 hari yang hampa jadikan hari yang hampa duk berseronok suka ni hari apa? Sempena apa? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Jawab mereka kata, tak ada apalah, cuma kami saja pilih 2 hari dalam setahun, hamba nak seronok-seronok. Tak ada sempena apa, saja pilih 2 hari untuk dijadikan hari kami berseronok, main-main dan sebagainya. Dan benda ni kami buat sejak dulu-dulu, sejak kami tidak masuk Islam, sejak kami duduk dalam alam jahiliyah. Kami dah pilih dah 2 hari setahun, abuan jadi hari kami berseronok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma. Nabi kata, okey, Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan kepada hampa 2 hari yang hampa pilih tak ada pasal ni dengan 2 hari yang lebih baik. Yaumal Adha wa Yaumal Fitr, iaitu raya haji dengan raya puasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam dia bila dia kata tak bagus pada satu benda, dia bagi option kepada orang itu. Islam apabila dia kritik satu benda, dia menawarkan pilihan kepada benda yang dia kritik itu. Islam bukan satu agama yang reti godam saja, tapi Islam adalah satu agama yang praktikal. Kalau dia kata tak bagus, dia bagi yang bagus macam mana. Nabi SAW apabila dia sampai di Madinah, orang Madinah ada 2 hari yang mereka pilih dalam setahun untuk dijadikan hari mereka berseronok, bermain-main dan sebagainya.
Nabi tanya mereka, apa pasal hampa pilih 2 hari ni untuk nak berseronok-seronok, apa sempena dia? Mereka kata tak ada apa, cuma saja kami jadikan 2 hari dalam setahun untuk kami berseronok. Nabi kata okey, kalau macam tu tak mau dah 2 hari tu. Islam ganti kepada hampa 2 hari juga. Hari itu dinamakan Raya Haji dan Raya Puasa. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, dakhala alayya Abu Bakar wa indi jariyatani min jawaril ansar tughanniyani bima taqawalat bihi al-ansar yawma bu'ath. Qalat wa laysata bimughanniyataini. Faqala Abu Bakar أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata satu hari dia duduk di rumah, tiba-tiba bapa dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mai rumah dia. Aisyah kata dia duduk ada di rumah dia, rumah Nabi, makam Nabi hari ini. Dia diziarahi oleh ayah dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kebetulan masa Sayyidina Abu Bakar sampai itu, kata dia, wa indi jariyatani min jawaril ansar yughanniyani bima taqawalat bihi al-ansar yawma bu'ath. Kebetulan hari Sayyidina Abu Bakar mai itu, dalam rumah Nabi, dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, ada 2 budak perempuan, budak jariyah, budak hamba perempuan, 2 orang duk menyanyi dalam rumah dia. Abu Bakar mai tengok-tengok dalam rumah Aisyah, dalam rumah Nabi ada 2 orang jariyah, ada 2 budak perempuan duk menyanyi. 2 orang ni berseronok di dalam rumah Aisyah. Qalat wa laysata bimughanniyataini. Aisyah kata 2 depa ni bukan kata penyanyi famous sangat. Dia kata boleh nyanyilah, tak pernah menang apa pun, dan bukan satu penyanyi yang pernah diuji, pernah dites suara dia. Tak ada. Mereka ni satu budak-budak menyanyi seronok-seronok. Mereka bukan penyanyi yang famous, bukan orang terkenal. Faqala Abu Bakar As-Siddiq, bila dia masuk rumah Aisyah, rumah Nabi, dia tengok ada budak perempuan duk menyanyi cerik-cerik dalam rumah tu, dia tegur. Dia kata abi mazmuri syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dalam rumah Nabi pun adakah bunyi-bunyian dan nyanyian syaitan? Abu Bakar mai rumah Nabi, dia kata ni mai kok mana ni? Rumah Nabi pun panggil orang mai duk menyanyi dalam rumah ni. Macam orang hari ni pergi berjalan rumah Ustaz duk ceramah, duk apa, mata masuk dalam rumah Ustaz, tengok-tengok TV flat screen ada 2 biji. Dia kata Ustaz ni pun kasak ni. Bukan setakat flat screen, 2 biji. Saya nampak impression. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk, tengok ada perempuan 2 orang duk menyanyi cerik-cerik dalam rumah. Terus Abu Bakar dia kata apa? Abi mazmuri syaitan. Mizmar ni bunyi seruling, bunyi-bunyian. Dia kata dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun adakah bunyi-bunyian, nyanyi-nyanyian di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa zalika fi yaumi 'aid. Aisyah kata kebetulan hari yang Abu Bakar mai tu hari raya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dak ada dalam, bukan dia tak ada, dia dak ada dalam, dia keluar mai, dia keluar mai. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin aidan. Nabi kata, wahai Abu Bakar, apa kaum pun ada hari perayaan mereka. Ni Nabi nak tune ni, dia nak tune, dia nak bagi satu fine tuning kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. So, ada orang macam ni. Bukan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai zaman hari ni pun kita ada satu persepsi dalam kepala kita. Kalau ustaz, dia mesti pattern dia macam ni. Tiba-tiba satu hari jumpa ustaz pakai baju batik, oh, kita golek kepala, dia ni tak boleh. Aku sendiri tengok dia pakai baju batik. Pasal apa? Persepsi kita. Ustaz tak boleh pakai batik. Nampak? Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja Nabi, bahkan menantu dia, menikah dengan anak dia. Bukan sahaja sahabat, bukan sahaja guru, bahkan keluarga dia. Tiba-tiba benda ni unexpected, luar jangka. Dia pergi rumah Nabi. Dalam rumah Nabi ada dua jariah duk menyanyi, cerit. Bila dia tengok benda tu, dia terus kata dekat anak dia, Aisyah. Dia kata, Aisyah, takkan dalam rumah Nabi pun ada mizmar, ada bunyi-bunyian dan nyanyi-nyanyian syaitan. Dia kata, kasar tu. Aisyah kata, hari itu hari raya. Nabi SAW keluar main. Nabi kata, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin aidan. Nabi kata, Abu Bakar, apa kaum pun ada hari raya dia. Wa hadza aiduna, dan ini, hari ini adalah hari raya kita. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini panjang, kita ambil tang ujung. Bahagian mula dia lebih kurang hadis yang kita baca tadi. Sambung tu dia kata, wa kana yawma 'idin yal'abu Sudan bid-daraqi wal hirat. Fa imma sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tanzurin, fa qultu na'am. فأقامني وراءه خدي على خدي وهو يقول دونكم يا بني أرفدة. وإذا مللت قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قلت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهبي. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha kata, dia kata hari itu hari raya. Dia nak raya tak hari ni, jadi dia baca cerita pasal raya. Kata wa kana yawma 'idin, hari itu hari raya. Aisyah kata, ni aku duk cerita ni, kejadian ini berlaku pada hari raya. Yal'abu Sudan bil orang Sudan, orang kulit dengan ad-darq wal hirat, duk main lawan-lawan, main pakai baju besi dengan tombak, duk buat show, duk buat persembahan. Orang Sudan ni buat persembahan macam kita hari ni kita kata buat persembahan silat. Orang Sudan buat persembahan tu pakai baju besi, pakai tombak, duk lawan. Sempena hari raya, maka diadakan pesta yang macam tu. Kata Aisyah, fa imma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma qala. Aisyah kata, aku tak apa ingat, sama ada aku minta dekat Nabi ataupun Nabi yang mencadangkan kepada aku tak sure, dia kata. Tapi ceritanya Nabi kata dekat aku, tashtahina tanzurin. Nabi kata, wahai Aisyah, hang teringin kan Nabi tengok persembahan daripada buat tu? Aisyah kata, aku tak sure, sama ada aku yang minta dekat Nabi nak pergi tengok persembahan orang Sudan buat persembahan lawan tombak pakai baju besi, ataupun Nabi yang tanya aku tak minta Nabi tanya, Aisyah,
Hang teringin kan nak pergi tengok persembahan yang mereka buat sempena hari raya ni? Fakultu na'am. Aisyah kata teringin. Teringin. Sempena hari raya, mereka buat persembahan lawan tombak. Aisyah duduk di rumah, teringin nak pergi tengok. Nabi tanya dia, Aisyah, teringin kan nak pergi tengok? Dia kata, na'am, teringin. Fa'aqamani wara'ahu khaddi ala khaddih. Aisyah kata Nabi SAW bawa aku pi di tempat pertunjukan, di tempat persembahan lawan tombak orang Sudan ni. Nabi bawa aku pi, fa'aqamani wara'ah. Nabi bagi aku berdiri di belakang Nabi. Wa khaddi ala khaddih. Aku duduk belakang Nabi, pipi aku dengan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam suruh ikut agama dia, perbezaan itu kadang-kadang menang ke depa. Kita elok, kita betul. Kita ni al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni agama tinggi, tidak ada agama lain boleh ketinggian Islam. Tapi cara kita mempersembahkan Islam itu tak menarik. Kita ni ayam percik, tapi pibuh dalam pinggan tin, balin dekat orang suruh makan. Hak orang punya gelama masin aja, tapi dia buah dalam pinggan elok-elok, dia bubuh, dia stak dekat tetamu dia kata makanlah, saya yang ni aja ada. Beza. Benda yang dihidangkan itu cantik, tapi cara menghidangkan tak cantik. Maka hadis yang kita duk baca pada malam ini nak cerita macam mana Nabi SAW pada zaman dia Islam disambut, hari raya dalam Islam disambut macam mana. Nabi ra'i Aisyah isteri dia. Nabi tanya Aisyah, dia kata, Aisyah, mereka duk buat persembahan sempena hari raya, teringin nak pergi tengok? Tashtahina tanzurin, teringin nak pergi tengok persembahan tu? Aisyah kata, na'am, teringin. Nabi kata, jom. Ni bawa pi di tempat persembahan tu. Nabi suruh berdiri di belakang Nabi. Dia kata sehingga bertempek pipi dia, pipi Aisyah dengan pipi Nabi SAW. Duk tengok persembahan sempena hari raya itu. Wa huwa yaqul, bila dah ready duduk dah, Nabi kata dekat mereka yang buat persembahan ini, Nabi kata, dunakum ya bani arfidah. Nabi kata dekat mereka, okey, hampa boleh start persembahan hampa. Nabi nak tengok. Satu penghormatan Nabi bagi dekat mereka. Nabi mai tengok, itu satu penghormatan kepada mereka. Terus mereka ni buat satu persembahan. Hatta iza maliltu. Aisyah kata, sehinggalah aku cemuih. Maliltu, bosan. Dia tengok sampai cemuih. Nabi dapat rasa Aisyah sudah cemuih, sudah bosan.
tengok persembahan lawan tombak ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata hasbuk. Nabi tanya Aisyah, okey, cukup dah ke? Puas dah ke tengok depa buat persembahan ni? Faqultu na'am. Aisyah kata puas dah, cemuih dah. Nabi kata fazhabi, okey, balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana harmoni rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam memberi ruang kepada sedikit hiburan dengan syarat. Kesimpulan tuan-tuan, yang pertama, dibenarkan berseronok dan bergembira di hari raya. Itu sabit daripada nas. Dibenarkan kita ni hari raya berseronok dan menunjukkan keseronokan kita dengan baju baru, dengan ziarah menziarahi, dengan makanan yang lebih daripada biasa. Dibenarkan. Yang kedua, berseronok dan bergembira mestilah dalam lingkungan dan batasan yang dibenarkan oleh syarak. Bukan macam lah malam raya, malam merapu dana ni sampai tak tahu cerita. Bukan macam tu. Seronok, bergembira, berhibur dibenarkan, tetapi jangan melewati sempadan. Yang ketiga, Islam bukanlah agama yang langsung tak memberi ruang kepada keseronokan. Jangan faham macam tu. Jangan faham kata kita bila kita dah mai ke masjid, jadi orang masjid, kita jadi ahli majlis ilmu, kita ni tak boleh senyum dengan orang. Muka ni sampai tak ada manis. Serius, kening ni penat ni, duk melentik naik ni, penat. Kira dunia ni kira tak mau, kira nak fikir akhirat, nak fikir mati, nak fikir akhirat, nak fikir mati, kening ni sampai lenguh. Ada orang macam tu. Dia pergi jadi orang masjid, dia pergi jadi orang agama, dia cantik dah. Tapi yang hidup bagi lenguh kening tu pasal apa? Lenguh. Anak-anak tak ada ruang untuk nak bermesra dengan dia. Cengih, hanu tak boleh, hani tak boleh. Islam bukan macam tu. Islam ni satu agama yang tadi kita baca, Nabi SAW boleh tanya bini dia, daripada buat show, duk lawan tombak, apa tangin kan Nabi tengok. Bini kata tangin, Nabi kata jom. Berdiri di belakang belaga pipi dengan Nabi. Tunggu sampai Aisyah kelihatan cemuih. Nabi kata okey, hasbuk, cukup ke? Cukup. Nabi kata jom balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan Islam adalah suatu agama yang menganjurkan kita untuk menikmati nikmat yang Allah bagi. Islam satu agama yang dia suruh kita ni menikmati apa-apa nikmat yang Allah bagi. Kita baru baca satu hadis di masjid Bandar Darul Aman, Jitra. Riwayat daripada Malik bin Nadlah radhiyallahu anhu. Kata dia, qultu ya Rasulullah, ar-rajul amurru bihi fala yaqrini wala yudhayyifuni. Fayamurru bi afa ujzi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la aqri. Qala wa ra'ani arassa thiyab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal laka min mal? Qultu min kulli al-mal qad a'tani Allah min al-ibil wal ghanam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yura alaik, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Malik bin Nadlah, dia kata satu hari aku tanya Nabi. Malik bin Nadlah dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ar-rajul amurru bihi fala yuqrini wala yudhayyifuni. Ada satu orang, dia ni pelik. Malik bin Nadlah mengadu dekat Nabi. Dia kata ada satu kawan saya ni, pelik dia ni. Aku lalu depan dia, dia buat tak peduli kat aku.
wala yudhayyifuni, dan dia tak tunjuk macam dia ni sedia menerima aku sebagai tetamu. Dia kata ada satu kawan ni pelik sungguh. Dia kata bagi salam pun buat dono, tak mau nak jawab salam, muka cengeng. Orang putih kata hostile. Nampak tu tegang. Maka Malik bin Nadlah jumpa orang macam ni. Dia pergi mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, buatlah dia ni. Dia kata, saya jumpa dia. Jenis buat tak peduli ke orang. Jenis macam tak mau berkawan dengan orang. Nak tanya satu, dia kata, fayamurru bi afa'ujzihi. Baik. Kalau satu hari, dia mai depan rumah saya. Patut tak saya balas balik macam dia buat kat saya? Saya jumpa dia buat tak heran, dia buat tengok ke lain, saya bagi salam, dia buat tak mau jawab. Dia tak friendly. Dia tak tunjuk dia ni kawan dengan kita. Dia tunjuk macam kita ni apa, salah apa. Dia tunjuk macam kita ni macam... Okey, dia kata, itu hak dia buat kat saya. Boleh tak satu hari dia main lintas depan rumah saya nanti buat macam tu balik kat dia? Macam kita lah tuan-tuan. Kita hari ni hari hang, esok hari aku. Dan kata ada ubi ada bacai. Malik bin Nadlah, dia bila kena macam ni, dia pergi tanya Nabi dulu. Dia kata, boleh tak boleh? Saya nak balas balik sama macam dia buat kat saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la akrih. Nabi kata kat dia, oh jangan buat macam tu. Dia buat kat kita, biar pergi kat dia lah. Apa hal yang nak pergi balas-balas balik? La akrih. Jangan duk buat tak peduli kat dia. Macam dia tak peduli kat hang. Qala, kata Malik, wara'ani arassas siyam. Habis bab tu dia kata, Nabi duk tengok aku satu macam, atas bawah. Dan pada ketika itu aku pakai baju buruk, rassas siyam, baju usang, baju lusuh, pakai baju buruk. Nabi tengok dia atas bawah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Malik, Nabi kata, halaka min mal. Nabi kata, Malik, hang ni miskin kah? Hang tak ada harta kah? Awak nampak hang ni lorat sangat ni? Baju buruk, dengan koyak, dengan macam orang susah, macam orang miskin. Halaka min mal. Nabi kata, hang tak ada harta kah? Hang tak. Faqultu min kullil mal qad a'tani Allah. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa harta yang Allah tak bagi dekat aku? Dia kata. Nah, abang kata apa? Dia ada duit. Nabi tengok pakaian dia, Nabi tanya dia, hang ni miskin sangat ke ni pakai macam ni? Dia jawab balik dekat Nabi, dia kata, min kullil mal qad a'tani Allah. Dia kata, apa harta yang Tuhan tak bagi dekat aku? Minal ibil wal ghanam. Dia kata, unta, kambing. Oh, dia kata, aku ada cukup banyak benda ni. Masa tu ukuran kekayaan adalah binatang ternakan. Kalau kita hari ni, kita kata, saya Taman Sejati ada 2 biji rumah. Kita kata Darul Aman ada 2 biji rumah. Ada satu lot kedai atau mana. Itu kekayaan hari ni. Tapi zaman Nabi SAW kaya pada binatang ternakan. Dia kata, minal ibil wal ghanam. Unta, kambing, berapa banyak, aku ada semua, dia kata. Okey. Qala Nabi SAW, Nabi kata dekat dia, fal yura alaik. Nabi kata, kalau lugu tu menjadi tanggungjawab hang, tunjuk kata Tuhan ada bagi nikmat dekat hang. Nabi kata kat dia, kalau ada duit, buat cara ada duit. Ada duit, duduk tunjuk macam tak ada duit. Dengan mulut ni, bila pun duk bercakap dengan orang, duk abang tak ada duit. Ada orang jenis macam ni. Tanah bergelung-gelung, rumah sewa sana sini duk ada. Bila bercakap dengan orang, duk abang tak ada duit. Nabi kata, jangan macam tu. Fal yura alaik. Nabi kata, kalau macam tu, kewajipan hang, tunjukkan nikmat yang Allah bagi dekat hang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ada pun dengan nikmat Tuhan yang bagi dekat kamu, ceritakan. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hari raya dia menjadi satu hari di mana umat Islam disuruh menunjukkan nikmat yang Allah bagi. Pakai baju baru dan juga tunjuk keseronokan dengan anugerah hari raya.
yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada manusia semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 2. Tuan-tuan, PHM 7907, KBT 1166, PHP 6157, PHD 3996. Kereta ini blok kereta lain, minta tolong ubah. Pak biji kereta ni tolong ubah, dia ada blok kereta kawan lain. PHM 7907, KBT 1166, PHP 6157, PHD 3996. Tolong ubah. Kita muka surat 147, dia kata bab ma jaa fi iftitahil qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin, iaitu bab yang datang pada menyatakan memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tajuk malam ni adalah tajuk tentang imam apabila jadi imam. Bismillah nak baca derah ke pelan, itu tajuk dia. Yang kita pergi Mekah, Madinah, imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tak dengar bismillah derah. Dengar dia takbir kan, Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil, betul ya bunyi. Dia tak bunyi bismillahirrahmanirrahim, tak bunyi. Ini tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, adalah bab ini seperti sambungan beberapa bab yang dahulu, iaitu sembahyang dimulakan baca dengan alhamdulillahi rabbil alamin sahaja. Tak dengar bismillah itu disebut derah. Tu Imam Masjid Haram, Masjid Nabawi baca tak bismillah? Baca, tapi tidak dijaharkan, tidak diderah. Pasal apa mereka tak derah? Itu persoalan dia. Pasal apa mereka tak derah? Pasal apa kita di Malaysia bismillah itu derah? Ini tajuk dia. Dan tidak dimulai dengan bismillah, derah. Kata At-Tirmizi an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman yaftatihuna al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Uthman bin Affan memulai mereka akan bacaan dalam sembahyang dengan alhamdulillahi rabbil alamin sahaja. Itu hadisnya. Dia kata bukan Nabi sahaja, bila jadi imam sembahyang zaman Nabi ada dulu ni, lepas takbir, lepas baca doa iftitah, Nabi terus bunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan Nabi sahaja, dia kata Abu Bakar pun macam tu, Umar pun macam tu, Uthman pun macam tu. Itu hadisnya. Dan tiada dimulainya dengan bismillahirrahmanirrahim secara berat. Itu hadis. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Dia kata, dan hadis ni pun Imam Syafi'i jumpa. Bukan kata Imam Syafi'i tak jumpa, maka Imam Syafi'i suruh baca bismillah derah. Dah, Imam Syafi'i jumpa hadis ni. Bukan setakat dia jumpa, dia masukkan hadis ni di dalam kitab dia yang terkenal, Al-Um. Baik, kita tengok apa cerita sebenarnya. Masalah, dia kata Fatihah itu sahkah dimulai dengan dia? Telah lalu di dalam masalah akan hukum tidak memulai bacaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, ceritanya lah ni, kalau sekiranya imam tu lepas daripada takbir Allahu Akbar, lepas dia baca iftitah, tiba-tiba dengar ke telinga kita alhamdulillahi rabbil alamin, sah tak sembahyang tu? Bagi dia sah ke tak? Bagi kita ikut sah ke tak? Itu persoalannya. Maka pada mazhab Syafi'i sudah tetap tidak sah melainkan mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i dia kata apa? Bismillah kena derah. Kalau tak baca langsung bismillah tidak sah. Bukan kata baca pelan. Kalau tak baca langsung bismillahirrahmanirrahim, tak baca langsung, terus alhamdulillahi rabbil alamin,
Imam Syafi'i kata sembahyang itu tidak sah. Begitu. Dan seperti mana mazhab Malik, mazhab Maliki dan lainnya tidak mengapa dengan memulai daripada alhamdulillahi rabbil alamin sahaja. Mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Hambali, Mekah Madinah depa mazhab Hambali. Depa bismillah tak payah berai. Baca tak baca? Baca, tapi tak berai. Okey, baik. Maka alasan mazhab yang lain daripada Syafi'i itu ialah hadis dalam masalah tadi. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mereka syaratkan bismillah tu ke tidak, tak mau dengar bunyi baca bismillah tu, baca tapi pelan. Pasal apa? Mereka suruh pelan baca bismillah tu pasal hadis tadi menjadi sandaran mereka. Pasal hadis tadi terang-terang kata Nabi SAW bila dia menjadi imam sembahyang yang baca deras, Nabi tak mula dengan bismillah, Nabi terus mula alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang Nabi buat itu dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang Nabi buat dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa yang dibuat oleh Nabi dibuat oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Maka Imam Malik, mazhab Maliki, dia kata bismillah tak mau deras. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan kepada hadis ni dia kata bismillah tak mau deras. Itu hujah depa. Okey. Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahlul ilmi daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, dan adalah mereka itu memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin, macam tu. Sebab beberapa negara Arab kalau kita pergi, macam mana kita jumpa di Mekah, di Madinah, imam mereka takbir Allahu Akbar, sengap Ustaz untuk baca iftitah, terus bunyi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, dia terus macam tu. Pasal apa? Pasal hadis yang kita baca ini menjadi dalil mereka. Begitu. Baik, kata At-Tirmizi, berkata Imam Syafi'i. Ni nak dengar apa Imam Syafi'i punya hujah. Apabila Imam Syafi'i suruh bismillah itu dijaharkan, dibaca kuat. Apa hujah dia? Sebagaimana tersebut di dalam kitab Imam Syafi'i yang bernama Al-Um, hanya saja makna hadis itu bahwasanya Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar dan Uthman adalah mereka itu memulai bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya bahwasanya mereka memulai baca Fatihah sebelum baca surah. Itu ceritanya. Imam Syafi'i faham hadis tadi. Hadis kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman yaftatihuna al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Imam Syafi'i kata maksud hadis tu bukan nak habaq kata tak baca bismillah, tapi maksudnya kata baca Fatihah sebelum baca surah. Maka Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman mereka memulakan sembahyang mereka dengan Fatihah, lepas tu baru diikuti surah. Itu maksud hadis tu. Dia kata bukan maksudnya bismillah tu tak boleh baca deras. Itu faham Imam Syafi'i. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ni orang Melayu kan? Biang Arab tuan-tuan. Biang Arab. Seperti mana imam-imam mazhab lain faham Quran hadis, demikianlah Imam Syafi'i faham Quran dan hadis. Kok kita nak kata Imam Syafi'i ni kok dia ni Melayu, kok dia tak apa nak faham macam mana Imam Hanafi faham, macam mana Imam Ahmad bin Hanbal faham. Jangan tuan-tuan. Imam Syafi'i berasal keturunan sebelah mak Nabi SAW. Bukan setakat Arab, dia asal keturunan sebelah mak Nabi SAW. Jadi apapun hal ni adalah hal khilaf di kalangan ulama mazhab, yang tidak ada siapa betul, tidak ada siapa salah, semua betul. So kalau kita pergi Mekah Madinah, imam dia baca bismillah pelan, ikut tak ada masalah. Kita balik mai ke Malaysia, sekian lama dah kita duduk semayang, bismillah kita deras, kita baca deras, tidak ada masalah. Tak payah kita balik mai nak paksa orang semua ni bismillah tak boleh deras, kenapa? Tak mau macam tu. Itu orang tak mengaji habis. Dia buat celaru dalam masyarakat. Bila kita faham benda ni, ini hujah golongan yang faham macam ni, ini hujah golongan yang faham macam ni, dua-dua betul.
Dan yang kata imam empat ni, mazhab empat ni, semua ni hebat tuan-tuan. Tidak ada contoh dalam masyarakat kita hidup hari ni. Tak ada. Kita mengajilah kepada guru mana pun dalam zaman kita hidup hari ni, tidak ada seorang pun orang agama, guru, ustaz yang ada pada hari ini seumpama ilmu macam mana empat imam mazhab itu. Tak ada tuan-tuan. Belajarlah berlapang dada dan menghormati pendapat mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu. Baik. Dan juga telah dikatakan oleh Asy-Syafi'iyah, tidakkah kamu semua lihat di dalam surah, di dalam Quran lain daripada surah Bara'ah? Yang ni hujah golongan Asy-Syafi'iyah. Maksudnya apa? Golongan ulama mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah ulama-ulama yang memilih Imam Syafi'i sebagai jalan ikutan mereka. Berkata Asy-Syafi'iyah, dia kata cuba kita tengok dalam Quran, dia kata semua surah yang ada dalam Quran selain daripada Bara'ah. Bara'ah ni surah apa? Surah At-Taubah. Lain surah start daripada Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, turun pi sampailah kepada bawah tu surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Semua surah ni start dia dengan bismillah, kecuali Bara'ah, kecuali surah At-Taubah tidak ada bismillah pada permulaan surah. Sehujah mereka kata cuba kita tengok semua surah yang ada dalam Quran kecuali surah Bara'ah semua mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka demikian jugalah Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata kalau semua surah kecuali Bara'ah mula dengan Bismillah, kenapa pula bila mai tang Fatihah kita pi pelan baca Bismillah tu? Tak kena kot, dia kata. Dan mereka tidak menyalahkan golongan yang baca Bismillah pelan. Cuma mereka rasa Bismillah dereh macam yang diijtihadkan oleh Imam Syafi'i itu yang sesuai dengan apa yang mereka pegang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kalau begitu dia kata bukannya maksud hadis itu memulai dengan Alhamdulillah, bahkan maknanya jangan dahulu surah daripada Al-Fatihah, daripada Alhamdulillah pada tiap-tiap rakaat. Kalau begitu macam yang Imam Syafi'i kata, rasanya itu yang tepat. Dia kata hadis tu bukan nak abang tak payah baca bismillah, dia nak abang kata sebelum baca surah lain baca surah Fatihah dulu. Itu yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Dan adalah Imam Syafi'i memikirkan bahawa memulai bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dinyaringkan dengan dia. Maka kerana itu Imam Syafi'i dia pegang yang ni. Bila kita semayang yang baca dereh subuh, maghrib, isyak, bila mai tang Fatihah bismillah hendaklah dibaca dereh. Itu yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i sampai dia meninggal. Itu yang dia pegang dan dia tidak ubah. Nah, tajuk baru bab la salata illa bi Fatihatil Kitab. Itu bab yang datang pada menyatakan tidak sah sembahyang melainkan mesti baca Fatihah. Fatihah ni mesti kena baca pada tiap-tiap rakaat. Ketahuilah saudaraku, telah bersalah-salahan ulama pada masalah sah sembahyang dengan tiada Fatihah. Maka kata mazhab kita dan mazhab jumhur ulama dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menjadi dalil yang menunjukkan tidak sah sembahyang melainkan dengan Fatihah. Dalam keadaan biasa kita sembahyang tiap-tiap rakaat mesti baca Fatihah. Dalam keadaan biasa, maksudnya apa? Selain daripada kes kita mai jadi makmum masbuk. Kita mai jadi makmum masbuk, mai-mai imam dah sampai lakum dinukum waliyadin, kita masuk mai kita pun takbir Allahu akbar, imam rakaat. Fatihah kita macam mana? Dalam keadaan itu dibenarkan kita tak baca Fatihah. Dalam keadaan biasa, maksudnya kita mai sama dengan imam, kita takbir semua sama, Fatihah mesti kena baca. Itu dia nak beritahu dekat kita. Maka kata mazhab kita dan mazhab jumhur ulama dengan hadis At-Tirmizi tadi dalil menunjukkan tidak sah sembahyang melainkan mesti baca Fatihah. Dan berkata Abu Hanifah sah sembahyang dengan tiada Fatihah. Dia mailah. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah dia kata apa? Tak baca Fatihah sembahyang sah. Tak ada masalah dia kata.
Sekali lagi dia nak main cerita ni pasal apa yang pergi jadi lagu ni. Yang saya cerita, saya pergi semayang di Masjid Nabawi. Kita sampai terlambat. Takbir Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Tu imam pula cepat. Jadi kita kena lagi sikit lagi baca Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i dibenarkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Rukuk, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Masa sujud kedua kita mesti dapat sujud kedua serta tamakninah bersama imam. Kan? Jadi kita terlambat. Arab sebelah kita ni, dia pegang kita, dia suruh rukuk sekali dengan dia. Kita nama pun Melayu, badan kecil. Dia nama Arab, badan besar. Dia pegang kita, dia tarik, suruh rokok sekali dengan dia. Kita duduk buat bengkang nak baca juga, dia macam tak puas hati lah. Bagi salam, dia balik kat kita, dia tanya, tak akhir tak? Dia kata, lambat tadi. Dia kata, ni nak main cerita ni. Yang mazhab Hanafi punya cerita dan juga Ahmad bin Hanbal punya cerita. Okey, cuba kita baca apa hal yang dia piduk rentak kita macam tu. Dia kata apa? Dan berkata Abu Hanifah, sah semayang walaupun tak baca Fatihah. Yakni sah semayang itu pada tempat Fatihah dibaca dengan mana-mana ayat daripada Quran. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia tak mesti baca Fatihah, bacalah janji Quran. Bacalah. Kita tak baca Fatihah, kita baca inna a'tainakal kautsar. Okey. Janji yang dibaca itu Quran. Tidak semestinya Fatihah. Itu yang dipegang oleh dia. Maka perkataan itu pun cukup dengan alasannya yang akan diterangkan demikian ini. Maka lebih dahulu didatangkan keterangan alasan sekalian ulama. Iaitu seperti yang dikatakan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu hadisnya. Tidak sah sembahyang itu. Ini takwil Imam Syafi'i. Tidak sah sembahyang itu. La salata maksudnya tidak ada sembahyang. Tapi Imam Syafi'i kata la salata maksudnya tidak sah sembahyang. Itu takwil Imam Syafi'i. Ataupun tiada dianggap itu sembahyang yang sempurna, dia kata. Itu takwil Imam Hanafi. Bukan sembahyang tak sah, sembahyang sah tapi tak sempurna, kata Imam Hanafi. Imam Syafi'i kata la salata maksudnya tak sah sembahyang. Imam Hanafi kata la salata maksudnya tak sempurna sembahyang. Maksudnya sah ke tak? Sah, tapi sembahyang tu ada calang sikit. Itu kata Imam Abu Hanifah. Iaitu bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Imam Syafi'i, kalau kita semayang saja tak mau baca Fatihah, semayang tu tak sah, kena semayang lain. Imam Abu Hanifah, kalau dia tak mau baca Fatihah, dia pergi baca inna a'taina, semayang dia sah, cuma calang sikit. Itu beza. Beza dari segi mentafsirkan maksud hadis, mentakwilkan maksud hadis. Beza dia tentang tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Aisyah dan Anas dan Abi Qatadah dan Abdullah bin Umar. Dan kata At-Tirmizi, bermula hadis Ubadah bin As-Samit itu adalah hadis yang hasan lagi sahih, dan dikeluarkan hadis yang sama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya, dan dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Hadis ini cukup popular. Ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Hadis yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Cuma beza dia apa dia? Tidak ada sembahyang itu Imam Syafi'i kata tidak sah sembahyang. Imam Hanafi kata tidak sempurna sembahyang. Situ aja beza dia. Baik, masalah Fatihah ditinggalkan membacanya, apa hukumnya? Ini nak main detail. Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis itu di sisi kebanyakan ahlul ilmi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada mereka ialah Umar Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib dan Jabir bin Abdullah dan Imran bin Husain dan lain daripada mereka itu. Ni sahabat besar-besar ni. Ni sahabat besar-besar ni yang terlibat di dalam membincangkan hal baca Fatihah ni. Siapa dia? Umar Al-Khattab. Ini orang besar.
Siapa dia? Ali bin Abi Talib. Ini orang besar yang terlibat dalam bincang hal baca Fatihah dalam sembahyang ni. Siapa dia? Jabir bin Abdullah. Siapa dia Jabir ni? Oi, dia tukang tuntun unta Nabi sewaktu Nabi buat haji. Inilah ni musim haji ni. Ini berapa Zulhijjah? 6, 7 Zulhijjah. Airport Saudi tutup dah 4 hari bulan Zulhijjah. Airport haji, terminal haji Saudi tutup pada 4 hari bulan Zulhijjah. Tapi esok ada orang nak pergi lagi. Tak tahu ni macam mana. Semalam daripada hantar SMS, Ustaz, Alhamdulillah saya dah dapat panggilan haji. Dia kata esok orang nak pergi kan. Wallahu a'lam. Mungkin dia tak turun di terminal haji, dia turun di terminal antarabangsa biasa dan masih dibenarkan masuk. Mungkin saya kata apapun kita ni dapat pi haji ataupun tak dapat pi haji, jangan marah kat siapa-siapa. Nama kita dalam senarai buku Allah ada tak ada, yang tu yang penting. Orang pi haji ni tuan-tuan, dia jadi dhuyufur rahman, dia jadi tetamu Allah. Kita ni nama kita naik untuk pi haji tu, makna dalam buku Tuhan ada nama kita. Tahun ni kita tetamu dia. Hantuk saya buat lagu mana kita sampai. Kalau tak ada nama kita dalam buku dia, hantuk saya buat lagu mana tak boleh pergi. Tu marah kat siapa? Pasal apa? Benda tu Allah yang menentukan siapa nak jadi tetamu dia pada tahun ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni dia nak beritahu dekat kita orang hebat. Jabir bin Abdullah orang hebat, dia tuntun unta Nabi. Maka kebanyakan hadis yang menceritakan tentang haji Nabi, dia banyak riwayat. Dia start daripada Madinah, Nabi nak keluar nak main Mekah buat haji ni, dia ada dengan Nabi. Maka di antara riwayat yang hampir lengkap adalah riwayat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata mereka itu tiada memadai sembahyang, yakni batal sembahyang, melainkan dengan membaca Fatihah. Itu dia. Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Jabir bin Abdullah, semua kata apa? Fatihah ni kok mana pun kena baca. Tak baca sembahyang tak sah. Itu kata dia. Dan dengan dialah berkata Ibnul Mubarak dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Ibnul Mubarak ni pun orang hebat. Abdullah bin Al-Mubarak ni nak main raya haji, raya korban ni, duk cerita, di antara tajuk hangat dia apa dia? Duk cerita orang mati boleh tak buat korban. Satu tajuk. Tiap-tiap kali raya haji, salah satu soalan hangat ni. Tak ni boleh tak buat korban kat orang mati? Boleh tak buat korban kat orang mati? Duk tanya dulu tu. Kan? Tak boleh ke tak boleh? Di kalangan ulama hadis kata boleh. Di kalangan ulama hadis kata boleh. Apa alasan, apa dalil yang dipegang oleh ulama hadis? Dia pegang hadis Aisyah yang menceritakan pada hari raya korban, Nabi buat korban dan daging korban dihantar ke rumah, dihantar kepada Aisyah. Di antara yang diagih-agih itu sampai ke rumah Aisyah. Aisyah tanya kawan yang main hantar. Aisyah kata, ni apa ni? Jawab kawan yang main hantar ni, dia kata ini korban yang dibuat oleh Nabi untuk azwajih, untuk isteri-isterinya. Ketika Nabi sebut kata Nabi buat korban untuk azwajih, untuk isteri-isterinya, itu ketika itu Khadijah sudah wafat. Khadijah mati di Mekah tu. Nabi dah main Madinah, dah apa dah, Nabi balik main Mekah buat haji dan sebagainya. Nabi buat korban, Khadijah dah lama wafat. Nabi buat korban untuk azwajih, untuk isteri-isterinya, dan Nabi tidak sebut kecuali Khadijah. Nabi tak sebut kecuali. Maka berdasarkan umum hadis itu, ulama hadis kata boleh buat korban kepada orang mati, kerana Nabi buat korban kepada isteri-isterinya, termasuk di kalangan isterinya ialah Khadijah yang sudah mati. Itu hujah. Itu hujah. Ibnul Mubarak yang kita baca tadi ini, Abdullah bin Al-Mubarak, dia di antara ulama yang kata tak boleh. Tak boleh. Dia kata buat korban untuk orang mati. Untuk orang mati hanya boleh sedekah saja. Itu pendapat Abdullah bin Al-Mubarak.
Jadi bila kita tahu benda ni, kita tahulah yang kata boleh siapa, yang kata tak boleh siapa. Jangan piduk penderah kata boleh saja, orang kata tak boleh, kita jangan macam tu. Belajar untuk berlapang dada dalam hal agama. Baru ni keluar dalam TV3 apa kat duk telefon pula, ustaz ni apa ni dia ustaz cakap dalam TV3 ni. Orang telefon tanya, ustaz betul ke kata ni kalau kita ada niat nak buat korban tahun ni, kita tak boleh potong kuku, tak boleh buang rambut, tak boleh apa semua sehinggalah hari kita buat korban. Daripada 1 Zulhijjah sampai hari korban, kita tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, betul ke? Tanya ustaz dalam TV. Ustaz ni pergi jawab lagu mana? Dia kata, siapa ni duk pandai-pandai cakap lagu ni? Dia kata, mana dalil dia pergi duk pergi ambil? La ilaha illallah. Pergi jawab lagu tu, pakat ketam dia sampai nipis dia ni. Dia terus tolak pergi hadis riwayat Muslim yang Nabi SAW terang-terang beritahu, kata jangan kamu potong kuku dan jangan kamu buang apa-apa bulu di badan sehinggalah kamu selesai berkorban. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan dibincang detail oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Nawawi tentang persoalan larangan ni. Cuma perbezaan dia apa? Imam Syafi'i kata, siapa yang dalam tempoh masa daripada 1 Zulhijjah sampai hari dia buat korban tu, dia pergi potong kuku ataupun dia pergi buang rambut, benda tu tidaklah membawa kepada satu hukuman berat kepada dia, memadai dengan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Tak ada hukuman khas untuk dia. Tapi Imam Syafi'i kata apa? Maka hendaklah kamu hindari daripada potong kuku dan buang rambut. Pasal wujud larangan di dalam hadis tadi. Jangan gopoh benda ni. Bila kita gopoh, makan diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda bila bercakap tentang hukum ni, dia ada banyak angle nak kena tengok. Banyak angle nak kena tengok. Dan tiap-tiap angle tu ada hujah-hujah dia, ada dalil-dalil dia. Mengambil pendirian yang syadid dan keras mempertahankan pendapat kita hanya mengundang perbalahan yang tidak ada sudahnya. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, Fatihah ditinggalkan terus daripada membacanya, apa hukumnya? Dia beritahu dekat kita, kata apa? Umar Al-Khattab, Ali, Jabir dan juga semua kata apa? Siapa saja pergi tinggal tak mau baca Fatihah, sembahyang itu batal, dia kata. Dan dengan dialah berkata Ibnul Mubarak dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq. Baik, kata Anas, zahir hadis itulah dijadikan Fatihah itu satu rukun daripada rukun sembahyang. Daripada hadis inilah maka dikatakan Fatihah itu rukun, mesti kena baca. Dan pula kerana Nabi selama-lama ia sembahyang membaca Fatihah. Nabi SAW sembahyang sampailah hari wafat dia, Nabi tidak tinggal Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Melainkan Abu Hanifah, tiadalah Fatihah itu rukun sembahyang, bahkan padanya wajib dibaca apa-apa yang mudah daripada ayat Quran. Imam Hanafi, dia kata baca apa-apa ayat Quran, baca Qul Huwallah pun sudah kira okey, rakaat itu sudah okey. Tak baca Fatihah pun tak apa, kata dia. Cuba kita tengok sebelah, dia kata Fatihah wajibkah dibaca pada tiap-tiap rakaat? Kata Imam Nawawi, maka pada hadis itu menunjukkan wajib baca Fatihah. Dan bahawasanya tertentu jua, Imam Nawawi mazhab Syafi'i, mesti kena baca Fatihah, tidak boleh baca surah lain. Tiada memadai membaca lain daripada Fatihah melainkan bagi orang yang lemah. Itu dia kata. Imam Nawawi kata apa? Kalau dia ni tak boleh, dia nak baca Fatihah tu daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nak sampai waladhdallin tak boleh, kerana lemahnya dia ni. Dia cuma boleh sebut Alhamdulillahirabbil alamin, habis tak boleh sebut dah. Otak dia ni tumpul sungguh, tak boleh nak mengapai. Lemah dia ni, maka kih yang macam tu kih yang dikecualikan. Tak boleh. Ada tuan-tuan orang benak macam tu. Oh, jangan. Benak ni dia tak boleh, dia benak. Kan? Kita duk jumpa cikgu-cikgu yang mengajar matematik di sekolah ni, duk jumpa benak matematik ni ramai.
Benak matematik duk ajak dah ni cara nak kira ni, formula dia lagu ni, kira. Okey, faham tak? Faham dia anggur. Panggil pergi depan, kapok sebatang helai gitu. Tak boleh tulis. Dia tak masuk kepala otak dia. Dia benak. Cikgu tunjuk lain. Panggil dia pergi berdiri dekat papan hitam, tunjuk ni satu-satu ni, tunjuk, tanya dia pula ni 7 darab 6 berapa, tunjuk satu-satu. Okey, anggur faham lagi, faham. Bagi kapong sebatang lagi, helai pula sebatang tu. Tak boleh jawab. Benar, dia tak boleh masuk. Ada sahabat saya dulu, bahasa Arab ni kira macam makan kacang. Bahasa Arab ni. Bahasa Inggeris tak boleh langsung. Dia tak boleh ni sampai ke tahap muka cikgu bahasa Inggeris dia tak boleh tengok. Dia kata, no, tak tahulah macam mana. Dia kata, reject. Itu boleh reject Inggeris tu kita kata dah. Tu boleh lah dia kata. Reject. Bahasa Inggeris ni reject. Tak boleh masuk. Dia tak boleh ni sampai muka cikgu bahasa Inggeris tu dia tengok, dia ketang satu badan, dia jadi takut. Ada macam tu. Ada hak sejarah ni baca ni tahun 15, 11 Portugis masuk Melaka, semua ni dia pernah. Jangan bagi matematik kat dia. Dia tak boleh. Dia tengok angka tu, dia sampai tidur malam duk mimpi. Hantu angka duk main kat dia. Manusia tuan-tuan, Tuhan bagi bagus tani, dia potong tani. Dia bagi bagus tani, dia potong tani. Itulah nama manusia. Mengaji tak boleh. Mengaji ni apa? Dengar kata Pak Isa ni ketang ujung rambut sampai ujung kaki. Tak boleh. Buat menyaga jadi. Buat menyaga jadi. Sampai jadi orang kaya. Menyaga. Kawan-kawan hak sekelas dengan dia ni kata, tu sekelas dengan aku dulu tu. Sekelas dengan aku dulu tu. Kira sampai cikgu mana pun, kira dia ni kenal pasal tak boleh. Tu usah cerita matematik, tu usah cerita sejarah, tu usah cerita bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia tak boleh. Duk buat surat kiriman rasmi tu hari bulan bubuh suka hati, tak buh tepi, tak buh balik kanan, tak buh bawah, tak boleh. Dia tak boleh nak capture, tak boleh nak tangkap cikgu ajar tu. Monti tengah jalan, Pak Isa apa sijil apa pun tak ada, pergi buka menyaga jadi kaya raya. Tuhan bagi kat dia kot tu. Bagi korang tani, pergi bagi kat dia kot ni. Manusia ni Tuhan bagi kita ni dikehendaki bersyukur aja. Paling tak ada lah Tuhan bagi kita reti, kata kena semayang 5 kali sehari semalam. Reti bila makan syukur alhamdulillah, dah cukup baik dah. Dah cukup baik. Dah cukup baik. Allah bagi dekat kita nikmat tu. Nikmat apa? Kenal Tuhan tu Tuhan kita, kenal kata kita ni hamba dia. Kenal kata kita kewajipan kita syukur pada dia. Hak tu dah cukup baik dah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kata Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dan satu taifah, mana satu puak yang sedikit tidak wajib Fatihah. Abu Hanifah kata tak wajib Fatihah. Bahkan yang wajib dibaca ialah mana-mana satu ayat daripada Quran. Pasal apa? Sabda Nabi SAW seperti dia dalam Sahih Bukhari, dia kata iqra ma tayassara minal Quran. Itu dia kata. Hujah Imam Abu Hanifah dia kata apa? Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi ada beritahu iqra ma tayassara minal Quran. Hang bacalah mana-mana ayat yang mudah bagi hang daripada Quran ni. Semayang hang okey. Imam Hanafi dia pegang hadis tu. Kalau dia boleh apa? Qul huwallahu ahad. Nak tu ya. Nak pi sikit lagi Allahu samad lam yalid wa tak boleh pi. Dia boleh takat qul huwallahu ahad. Imam Abu Hanifah kata apa? Masya-Allah, semayang hang okey. Itu yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Pasal apa? Hadis Nabi kata iqra ma tayassara minal Quran. Maksudnya bacalah olehmu mana-mana ayat yang mudah daripada Quran. Dan jumhur ialah bermula dalil sabda Nabi SAW, la salata illa bi ummil Quran. Jumhur ulama pegang hadis ni, tidak dianggap sembahyang itu sah melainkan dia baca ummul Quran, iaitu Fatihah. Masalah dia kata Fatihah dan perjuangan lidah ulama yang mewajibkan itu. Duduk cerita yang tu juga lagi lah. Cerita yang tu lagi. Ulama ni kata lagu ni kita langkah. Tuan-tuan tengok bawah, kata Nawawi bagi menjawab dan menyalahkan maksud di atas ialah katanya, maka jika berkata mereka itu bermula yang dikehendaki pada hadis itu dengan la salata kamilah, itu pun serupa ulangan. Tuan-tuan turun bawah lagi. Soalnya
Wahai ulama Syafi'i yang mengatakan pasti Fatihah itu dibaca, yakni tiada sah melainkan dengan dia, maka bagaimana kamu perbuat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terang-terang menyuruh baca mana-mana yang mudah daripada Quran? Jawab, kata Imam Nawawi, dan adapun hadis Nabi iqra ma tayassara minal Quran itu, maka iaitu ditanggung dan ditakwil dengan katanya suruh baca Fatihah. Itu jawapan daripada ulama Syafi'i. Maksud yang kata baca mana-mana yang mudah, ulama mazhab Syafi'i kata apa? Hak mudah Fatihah dia kata. Itu maksudnya. Dalam banyak-banyak surah yang mudah orang nak hafal. Surah apa? Fatihah. Tak tahu apa, mayang pun tak tahu, tunggu terbalik, yang dia tahu dia pergi kaikong. Boleh tak baca Fatihah? Boleh. Boleh. Orang main hebat kata, Syekh, kawan kita jalan lah. Kawan kita jalan, siapa dia? Kawan kita ni, sebut nama, meninggal lah. Tadi, pagi tadi ni depan nak simpan lepas lorong. Inna lillahi wa inna ilaihi, boleh sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mula kata, awak apa siapa? Aku baca Fatihah. Bagi kat dia. Kat dia hang baca, kat hang macam mana? Kan? Aku macam aku lah, saya dah. Gitu. Jadi Fatihah ni kok mana pun boleh. Maka itulah maksud kata ulama mazhab Syafi'i, iqra ma tayassara minal Quran, bacalah mana-mana yang mudah daripada Quran. Yang mudah itu ialah Fatihah. Dia tak lari daripada yang tu. Baik, tuan-tuan buka muka sebelah. Masalah Fatihah itu wajib atas imam ataupun makmum. Dia kata, ini pula. Tak yang duk cerita kata wajib baca Fatihah, wajib ni kepada imam ke kepada makmum? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dalil bagi mazhab Syafi'i dan mazhab yang muwafaqah, yang setuju dengan dia, bahwasanya baca Fatihah itu wajib atas imam dan makmum yang sembahyang menunggal. Dia kata tak kira imam, tak kira makmum, Fatihah ni kena baca. Dan kepada orang yang sembahyang seorang, Fatihah wajib kena baca. Dan setengah daripada barang yang menguatkan wajib membacanya atas makmum ialah perkataan Abu Hurairah, iqra'ha fi nafsik. Telah berkata Nawawi, maka maknanya bacalah olehmu akan Fatihah itu dengan tiada nyaring, sekira-kira dengan diri engkau saja. Ini dia duk main lagi hadis macam-macam. Sebahagian ulama yang berpegang kata makmum tak payah baca Fatihah, mereka berdalilkan kepada ayat Quran. Buka dalam Quran ayat 204 surah Al-A'raf. Dan kata apa? Dia kata wa idza quri'al Quran fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Dia pegang ayat ni. Tuhan kata apa? Ayat 204 surah Al-A'raf, wa idza quri'al Quran, dan apabila dibacakan Quran. Maksudnya orang baca, kita ni duduk dengar. Fastami'u lah. Dalam Quran Tuhan kata apa? Pasang telinga dengar. Fastami'u lah, fi'il amar, perintah, suruh dengar. Wa ansitu, diam, tak usah duk cakap apa. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati. Maka golongan yang kata dalam sembahyang yang imam baca deras, makmum tak payah baca apa, ini ayat dia. Iza quri'al Quran fastami'u lah. Tuhan kata apabila dibacakan Quran, kerja hang dua aja. Yang pertama apa dia? Fastami'u lah, dengar. Yang kedua, wa ansitu, diam. Habis kalau kita semayang dengan imam duk baca, imam baca deras, kita dengar, kita diam. Pasal apa? Pasal Quran suruh. Dia kata. Yang hampir duk gelut nak baca Fatihah masa, dia main hujah macam tu. Yang hampir duk gelut nak baca Fatihah masa tu juga pasal apa? Imam duk baca Quran. Fastami'u lah, dengar, wa ansitu, dan diam. Itu hujah yang diguna oleh golongan yang mengatakan tak payah baca apabila imam sudah baca. Dan siapa yang pegang benda ni? Di antaranya Imam Abu Hanifah. Ini dalil yang dia guna. Dan di antaranya juga ada sebuah hadis riwayat daripada Muhammad bin Abi Aisyah, kata dia, an rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ataqra'una wal imamu yaqra' atau qala taqra'una khalfal imam wal imamu yaqra', qalu na'am,
Qala rajul fala taf'alu illa an yaqra'a ahadukum fatihatal kitab fi nafsihi. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? Satu laki-laki daripada sahabat Nabi, dia tanya kepada sahabat yang lain. Dia kata, ataqra'una wal imamu yaqra'. Imam duk baca Quran, yang hang pun duk baca juga di belakang ni. Dia tanya macam tu. Kan kita sembahyang berimam sekali lagi. Takbir Allahu Akbar, imam baca iftitah, kita baca iftitah. Imam baca Fatihah. Kalau ikut depa ni, depa kata apa? Kita kena start diam lah. Imam habis Fatihah, waladdallin, amin. Imam terus baca surah, kita diam juga. Pasal apa? Ni. Satu sahabat Nabi ditanya sahabat lain, dia kata, ataqra'una wal imamu yaqra'. Hang pun duk kalut baca Quran juga sedangkan imam duk baca di depan. Taqra'una khalfal imam wal imamu yaqra'. Ni hang semayang belakang imam, hang pun duk kalut baca juga sedangkan imam duk baca 2 kali. Qalu na'am, sahabat-sahabat jawab, ya, kami imam baca, kami pun baca, kami duk baca Fatihah. Qala, kata laki-laki ni, fala taf'alu, lain kali jangan duk buat dah, dia kata. Illa an yaqra'a ahadukum fatihatal kitab fi nafsihi, melainkan kalau nak baca juga baca Fatihah tapi dalam hati. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Atamilah tuan-tuan, dia main cerita macam-macam ni. Jadi tujuan dia apa? Bukan nak suruh sekali pakat diam tak baca. Tujuan dia nak bagi tahu, kata ada mazhab yang tidak baca, ini alasan dia. Kita macam mana? Kita bacalah. Kita dah duk baca seperti mana yang difaham nas oleh Imam Syafi'i, macam itulah kita. Tak ada apa, cuma jangan pi salah ke orang tak baca, kerana mereka ada hujah mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia masuk tajuk, dia kata bab fit ta'min. Cerita pula tentang amin ni. Adakah kita disuruh amin dereh sama dengan imam ataupun lagu mana? Tuan-tuan biasa tak pergi sembahyang di masjid, tu imam masjid tu tang amin dia lagu tak sebut. Biasa tak jumpa? Tu imam, dia jadi imam masjid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia sengah. Kita duduk tunggu dia sebut. Dia sengah. Tak kira ujung ni bunyi tak jadi. Tak kira dia ujung ni bunyi tak jadi. Tu imam ni nakai betul. Tak cerita kata amin tu imam dereh ni. Apa cerita ni? Dalam hadis adakah Nabi sendiri jadi imam tang amin tu Nabi dereh ke tak ke? Itu maksudnya. Baik, kemudian pula adakah terus waladdallin amin terus ataupun bagi ada satu break. Dia panggil saktah. Macam kita baca Yasin, dia ada satu tempat tu, mimma raqadina haza, tu dia panggil saktah. Saktah ni berhenti sat, tak boleh ambil nafas, just berhenti saja. Marqadina haza, tak boleh mimma raqadina ambil nafas pada dulu sambung haza, tak boleh. Itu bukan saktah. Saktah maksudnya dia ada break tanpa mengambil nafas. Tajuk yang akan datang dia akan main, dia kata fi saktataini fi salah. Dalam sembahyang ada 2 tempat saktah. Kita duduk sembahyang hari-hari ini, dia kata dalam sembahyang itu ada 2 tempat saktah. Ada 2 tempat kita kena ada break seketika. Bila? Tu tajuk akan datang. Bila tu 2 tempat nak kena break tu. Saktah dia panggil. Baik. Now dia nak beritahu dekat kita fit ta'min, cerita tentang kata amin dalam sembahyang ni. Ketahuilah saudaraku, akan datang keterangan hadis tentang amin ini. Dan ni pun ada juga tuan-tuan, setengah orang dia tak baca, dia tak tengok perkataan, so dia sebutan dia duk salah ni dah berpuluh tahun dah. Salah macam mana tuan-tuan? Amin. Dia macam mana? Amin. Nun. Kena mulut tu kena kenyek. Tak, dia kita dengar bunyi macam betul, tapi tengok mulut tak betul. Dia sebab belajar Quran ni dia musyafahah dan talaqi.
Musyafahah maksud kena tengok bibir mulut guru yang mengajar. Dia mulut dia muncung ke, buka mulut ke apa, itu dia panggil musyafahah. Talaqi maksudnya jumpa depan. Jumpa depan. Pasal apa? Kita nak tahu sebutan tu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ditutup lagu tu pula dah. Betulnya apa? Hakimin. Nun. Dia nak renyih hujung dengan nak tutup tu nak kena tengok mulut baru boleh tahu. Kalau dengar saja kita jadi tasyabuh. Jadi macam dia ni sebut nun kan, mim ni. Amin. Dia tutup lagu tu. Tak betul. Benda simple, tapi dah masuk 28 tahun dah dia duk sebut amin ni. Bukan sahaja dia sebut amin. SMS pun tulis amin juga. Kita hantar satu doa dekat dia kan. Kita kata Allah barakallahu fik. Contoh kita hantar kat dia, barakallahu fik. Kita kata. Dia jawab balik amin. Confirm dia ni. Dia ni geng mazhab mim, dia bagi. Mazhab mim. Dia spell mai kat kita pun A-M-E-E-M balik ujung. Amin. Rumi pun dia tulis amin. Makna sebutan dia masa sembahyang memang amin. Oh kacau tuan-tuan. Ini kalau Arab dia kata khata'awi. Dia kata khata'awi maksudnya hang salah cukup teruk punya. Benda tu mana boleh salah? Teruk punya salah ni. Amin ni. Oh kacau. So ni dia nak beritahu. Ketahuilah saudaraku, dalam bab ini akan datang keterangan tentang mengucapkan amin. Yakni apa hukumnya seseorang mengucapkan amin kemudian daripada selesai baca Fatihah. Apa hukum dia? Dan dengan mengetahuikan kelakuan Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Tirmizi, maka taulah hukumnya insya-Allah. Dan kita saat kita baca hadis kita nanti tahu apa hukum dia. Kata Imam At-Tirmizi, an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin tu berapa panjang tuan? 6. Dia tak boleh jual durian tu. Jual durian dia boleh tawar menawar. Boleh ni sebiji berapa ni? Dia kata saya dah biasa timbang kilo, tapi tak apalah haji dah biasa beli, saya tolak sebiji RM2 sudah. Itu tawar menawar. Waladdallin dia mesti berapa? 6 harakat, tidak boleh tawar. Mesti 6. Kecuali dia ni napas memang temakau Jawa punya napas ni. Dia memang tak boleh pergi 6. Dia sampai 3 dah menitik dah. Waladdallin dia duk main titik-titik lah tu. Nak tangkap lin tu memang julin di mata dia. Kes tu kes, tahu payah buat apa. Bagi kes orang yang biasa boleh sebut 6 mesti kena 6. Ada satu makcik orang tua lah, telefon saya pun ni, dia tengok rancangan TV punya rancangan ni memang bagi orang takut betul. Dia tengok rancangan TV apa pun tak tahu, telefon mai tak boleh bercakap sebab tak perlu tanya awak pasal apa ni. Ni makcik dah ni. Dia kata okey pasal apa makcik? Makcik duk semayang pun dah 60 tahun dah, dia kata. Okey, kata apa masalah? Masalah lah ni ustaz dalam TV habang kata semayang tak sah, Tuhan tak terima, dia kata. Saya kata tu dia, makcik buat salah apa ni sampai Tuhan tak terima ni? Waladdallin dia kata mesti kena 6 harakat. Kalau korang pada 6 semayang batal, dia kata. Tu makcik ni duduk semayang 60 tahun ni kira lagu mana? Teriak pula. Tak kata tuan-tuan, kawan memang waladdallin duk buat 2 harakat aja. Kan dallin tu habaq 6. Kalau tak buat 6 semayang batal. Ni 60 tahun ni dia kata kalau nak qada tak dan, dia kata kan. Tak dan tu macam mana dah? Kita kata dia macam ni makcik. Yang pertama memang kena 6. Kita kata teriak pula. Nanti tak habis lagi, terang tak habis lagi. Memang tentu 6. Dan saya tak ada kuasa untuk nak kata tak apalah makcik 2 sudah. Saya tak boleh. Pasal apa? Itu ilmu tajwid, dia mesti kena 6. Tapi kalau makcik tak boleh, ataupun sebelum ni makcik tak tahu, minta ampun pada Allah. Tak ada lah sampai Tuhan kata semayang tu tak sah, dia tak terima langsung. Betul ya ni? Betul lah, betul lah kata.
dah sungguh betul kan ni? Tak boleh hati. Kan? Pasal TV kata tak boleh. Kan? Nampak kan? Takut. Benda ni benda fardu ain. Benda yang kena beres sebelum kita akil balik. Kena beres ni benda ni sebelum akil balik. Tapi berapa ramai orang yang tak beres benda-benda macam ni. Itu sebab Ustaz Don Daniel kita. Dia popular. Pasal apa? Dia mengajar benda-benda macam ni ya. Benda-benda fardu ain, benda yang orang anggap remeh tetapi membawa akibat besar dalam ibadat. Bila dia ajar balik tu kira cantik. Kan, dengan cara persembahan dia, dengan seronok. Saya pun tengok. Seronok. Dia abang. Dia dah. Dia kata hak tu silap. Contoh lupakan yang tu. Saya abang lain dia tu. Dia boleh buat begitu. Kan? Satu yang menarik dalam cara penyampaian dia. Dia abang. Allah minta maaf. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Saya tersilap. Dia kata yang tu silap. Contoh lupakan yang tu semua. Hak ni saya abang ni. Hak ni baru betul. Dia kata. Padahal TV boleh kerat yang tu buang. Kan? Tak, TV tak kerat bagi masuk. Pasal apa? Itu identiti dia. Seronok. Biar dia buat lagu tu lagi. Boleh bagi ingat kepada orang. Oh, kalau buat ini tak betul. Lagu ni tak betul. Mungkin itu method. Itu kaedah dia dalam nak mengajar ilmu fardu ain dia. Bagus. Saya kata ini satu pembaharuan. Dia dalam pengajaran fardu ain kepada orang awam. Itu yang bagus. Tuan-tuan, cubalah kita ni jadi orang yang lapang dada, tuan-tuan. Daripada kita mengambil sikap nak condemn orang. Apalah salahnya kita ambil sikap menyayangi orang. Aman dunia ni. Kalau semua orang ada sikap macam tu. Kita nak condemn orang, kita siapa? Tara mana kita ni yang kita nak condemn orang ni? Kita ni tara mana? Jangan. Kita pun tak tara mana. Perbaiki. Kita pun nak kena perbaik. Orang pun silap, dia pun nak kena perbaik. Terima kekurangan yang ada pada semua orang. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian dalam hadis tadi dia kata Wa'il bin Hujrin, katanya telah aku dengar Nabi SAW membaca ia ghairil maghdubi alaihim waladdallin di dalam sembahyang jemaah, dan aku seorang daripada makmumnya. Wa'il ni makmum kepada Nabi SAW. Kemudian daripada sudah habis baca Fatihah itu, maka Nabi SAW mengucapkan amin. Faqala amin. Maka dikata Nabi SAW amin. Jadi maksudnya apa? Imam bila dia habis baca Fatihah, dia kena kata ada amin? Kena kata. Kena kata pelan ke deras? Deras. Jadi dalam kihat tadi tu, imam tadi ni waladhdallin, dia lagi buat senyap, tunggu kita dulu. Kita tunggu dia dulu, dia tunggu kita dulu, kita tunggu dia. Siapa nak sebut dulu ni? Ujung ni tak jadi, ujung ni tak jadi, pasal tu imam tak sebut. Jelas daripada hadis ni, Nabi SAW habis baca Fatihah, dia sebut amin. Orang lain ikut sekali. Begitu. Baik. Dan adalah Nabi SAW mengucapkan amin. Tidaklah ia ambil nama mengucap sahaja, bahkan dengan kaifiat yang maklum. Nabi bukan setakat sebut amin. Ada setengah masjid, imam dia sampai tang waladhdallin. Amin. Dia bagi break angin tang tu. Amin. Begitu. Dia tak amin, dia tak begitu. Kan dia penat kita dengar macam tu Macam-macam style dia ada ni. Baik, cuba kita tengok sini. Nabi tunjuk kaifiat dia yang maklum. Sebagaimana kata Wa'il bin Hujrin, dia kata wa madda biha sautah. Artinya melanjutkan Nabi SAW dengan ucap amin itu akan suaranya supaya didengar oleh makmum. Nabi lanjutkan amin. Perbincangan panjang pendek itu dalam bab tajwid. Berapa harakat? 1 alif. 2 harakat. Min berapa harakat? 6 harakat. Tapi dalam kebanyakan masjid dia jadi macam mana? Tu dia bantai 6, min tu dia bagi 2. Dia kali ikut tu. Ikut suka hampa lah. Tak guna apa kan. Dia benda ni kadang-kadang dia biasa dah macam tu. Kan? Jadi dia bila nak ubah ni jadi payah. Kan? Tapi dari segi ilmu tajwid kita duk belajar satu alif. Satu alif panjang dia berapa? Harakatain. 2 harakat. Tapi bantai sampai sampai min pendek tu kan. Balah ikut suka.
Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan Abi Hurairah, dan bermula hadis Wa'il bin Hujrin itu ialah hadis yang hasan. Baik, amin dan hukum mengucapnya. Kata Abu Isa, dan dengan hadis dan masalah itu berkata bukan seorang daripada ahlul ilmi bersahabat Nabi SAW dan tabi'in dan mereka yang selepas mereka itu memikirkan mereka itu akan seseorang mengangkat ia akan suaranya dengan mengucap amin dan tiada diucapkan dia dengan tiada nyaring sekali-kali. Ucap bagi terang, dia kata. Dan dengan dialah berkata Syafi'i dan Imam Ahmad dan juga Ishaq. Imam Syafi'i kata lagu tu, amin bagi terang. Dia ada sebab, bukan saja-saja suruh kata. Tajuk yang akan datang ni dia akan bagi tahu dekat kita apa dia? Fi fadli ta'min, cerita tentang kelebihan amin. Kemudian dia akan bawa main dekat kita apa dia? Barang siapa yang amin dia sebut tu sama dengan amin malaikat, apa dia akan dapat? Dia punya janji ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok lagi. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, kemudian daripada ia mendatangkan beberapa hadis atas mengucapkan amin itu, kata Imam Syafi'i, maka apabila selesai imam daripada membaca Fatihahnya, maka berkatalah imam itu amin dan mengangkatkan ia akan suaranya supaya mengikut dengan dia oleh orang yang ada menurut sembahyang di belakangnya. Maka apabila mengucap imam akan amin itu, maka mengucaplah makmum turut akan dia. Imam tu innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Nabi kata dijadikan imam itu untuk diikuti. Untuk diikuti. Baru ni tuan-tuan tengok dalam YouTube cerita Imam Masjid Nabawi tu. Kan tak tahu apa cerita itu, kena tanya orang yang lebih alim. Imam Masjid Nabawi jadi baru-baru dalam beberapa minggu lepas dia jadi imam sembahyang maghrib. Kan dia dah pergi duduk tempat imam apa semua, dia dah pakai mislah dia tu, kain yang Zoro punya pakai tu, rap tabuh dia tu dipanggil mislah. Dah pakai dah perbetul kain-kain saban dia apa-apa semua. Kan. Kemudian istaqimu wa'tadilu bunyi. Allahu akbar. Tu Bilal pun bunyi Allahu akbar. Sengak. Kan tuan-tuan boleh masuk dalam internet, dia ada live Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Kamera duk tunjuk tempat imam. Betul. Senang. Patut dah start dah Fatihah tu. Time tu dah cukup dah untuk dia start Fatihah. Senang. Duk bunyi dulu tu. Dah pun duk tengok apa hebat tu imam ni. Tengok dia duk betul mislah dia. Tapi mulut dia dekat mikrofon, dia kata apa? Intaziru daqiqah. Dia ulang lagi sekali. Intaziru daqiqah. Maksud dia apa? Intaziru, hampa ni pakai tunggu daqiqah. Beberapa second. Intaziru daqiqah. Intaziru daqiqah. Tengok dia buka balik jubah Zoro dia tu, mislah tu, buka, itu dia keluar. Kamera tu tengok keluar ni. Lepas tu dia pelari kamera tunjuk luar Bandar Madinah. Tunjuk Bandar Madinah lebih kurang dalam 1 minit, dekat 2 minit, 1 minit 40 second macam tu. Kamera dalam on balik, nampak dia main. Dia main, dia ambil pakai balik. Allahu Akbar, dia takbir lagi sekali. Tok Bilal pun Allahu Akbar, takbir dia lagi. Tak tahu nak kata apa pun. Kan? Hak makmum duk ada tu, duk dalam qiyam duk tunggu pun ada hak rongkai beralih duk tengok dia pun ada. Dan dalam kamera kita boleh tengok. Dalam kamera kita boleh tengok kan. Tak tahu lah kot. Tak tahu. Tapi keadaan jadi macam tu. Dalam keadaan biasa mazhab Syafi'i kita, kalau berlaku kes macam tu, macam mana nak settle, nak troubleshoot macam mana? Makmum yang belakang tempat dia tu, bila dia cara dia tu macam batal lah, macam batal wuduk lah, dia keluar, dia ambil sembahyang mai balik, cara dia macam tu lah. Kalau dia batal, dia duduk. Dalam mazhab Syafi'i, mungkin dalam Hambali macam tu, kita tak tahu. Dia duduk. Bila dia duduk, automatik kawan belakang ni step di ke depan, dia carry lah sembahyang tu. Kan? Tapi keadaan jadi macam tu, seperti yang direkodkan di dalam TV. Mungkin dalam mazhab Hambali kita pun tak belajar bab tu. Mungkin macam mana tak tahu.
Tapi pokok pangkalnya, kalau kita bercakap dalam konteks mazhab Syafi'i, bila dia jadi macam tu memang dia tergaman. Kan saya pernah cerita beberapa kali dah, yang zaman saya student di universiti dulu, pensyarah yang jadi imam, dia duk mengajar kita dalam kuliah. Macam tu jadi. Dia batai. Duk bunyi, ni kawat duk belakang ni, biji mata, baru tengok kat dia dah. Dia rongkai tangan. Dia ni batai kot. Dia kiam balik pula. Kita ni jadi ketak dada, ni tak tahu apa cerita ni, tak tahu. Lepas itu anak batai, dia kata. Tergamam. Bukan tak erti benda tu, dia yang duk mengajar kan, tapi bila jadi tu, masa tu dia kalut sikit. Anak batai, dia kata. Tak apalah. Dia duduk. Kawan saya yang duduk belakang dia ni budak Negeri Sembilan. Dia pun kira lagu nak langkah hang jebat masuk bila dia kira kawan tu dah batai. Elok dia langkah setapak, bangkit berdiri balik, duduk kiam balik pula. Dia pun dia ribut balik, masuk belakang balik kan. Dia jadi dulu tu. Kan? Lepas tu dia beralih kat kawan ni, dia pegang tangan, entar ganti anak jadi imam, dia kata. Kan? Tergamak. Benda nak jadi, kita hari ni kita gelak kat dia. Esok kena kat kita pada muka. Kan? Dia jadi begitu. Dia pegang tangan, entar ganti anak jadi imam. Tarik tangan, pergi menyengit begitu kau ni pun. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Dia turun pula. 3 bulan tak turun jemaah dengan budak-budak dah. Kan? Malu lah, segan lah bila dari itu balik dia rumah, fikir balik, wah aku jadi gelabah kalau gitu. Benda nak jadi. Dia kata benda nak jadi kan. Jadi kita belajarlah macam mana pun, kadang-kadang benda hak jadi tu, satu kita tak tahu macam mana nak selesai, ataupun yang kedua tergamam. Kan? Macam kawan pi kursus haji sampai bertahun-tahun, lepas tu pi haji. Sampai di sana ada soalan yang timbul yang dia nak kepada jawapan tu dia ada. Allah, jadi macam ni mana nak buat tu? Dia gitu. Satu sahabat tanya baru ni. Dia kata, Ustaz, dia kata saya pergi tawaf, dia kata. Saya buat 3 round lepas subuh, buat tawaf sunat. Boleh 3 round, orang zahmah, terlampau ramai, sesak, nak berjalan pun tak boleh semua. Dia pun give up. Baru 3 round dia keluar. Dia balik pergi bilik hotel dia. Tak habis lah, mana 3 round aja. Dia tanya dia kata, Ustaz, saya tadi tawaf takat 3 aja, lepas tu terlampau ramai, so saya give up lah. Kalau saat lagi lepas zuhur ke, lepas hasang saat lagi ke apa ke, saya nak turun semayang saat lagi, saya boleh tak sambung 4, 5, 6, 7 break tu, gap di antara first 3 round dengan lagi 4 round tu, ada limit masa untuk gap tawaf 7 pusingan ni. Kalau lepas subuh saat lagi nak buat pula lepas zuhur, boleh tak boleh? Valid ke tak hak 3 tadi? Kita boleh sambung 4, 5, 6, 7 ke, ataupun macam mana? Orang tak nak tanya soalan tu, pasal soalan tu semua orang habis kuat. Orang tanya apa, saya tengah tawaf masuk waktu, orang bang, saya semayang, habis semayang saya sambung balik. Yang tu dandan boleh jawab, kata memang boleh. Dah ni balik pergi tidur apa semua dulu, saat lagi zuhur kalau orang tak ramai nak sambung, kalau ramai hasang saat lagi nak pergi sambung, boleh tak boleh? Tak kalut dah. Saya pun tak berani nak jawab lah, saya pun tak tahu benda tu. Cari buka fatwa-fatwa long negara apa semua tentang haji dan apa semua, jumpa satu aja. Tidak ada nas yang menceritakan senggang masa di antara tawaf 3 dengan 4 lagi nak sambung tu, berapa lama masa yang dibenarkan tu. Mualat itu terputus kira macam mana. Kalau ayat semayang ada dalam kitab fiqh, dia kata kita ambil ayat semayang, telefon bunyi, baru duk basuh tangan, telefon bunyi, tinggal saya pergi jawab telefon, kata ni saya lagi telefon balik, saya tengah duk ambil ayat semayang ni, boleh tak pergi sambung balik? Boleh. Dalam kitab fiqh dia kata apa? Dengan syarat ayat semayang tadi belum kering, boleh sambung. So tempoh masa dia macam mana? Kitab fiqh lama kata jangan kering ayat yang ambil tadi. Okeylah, ni tawaf ni 3 round, balik dulu hotel, nak main lagi nak sambung, boleh tak boleh? Nak jawab macam mana? Oh, dia kata tidak ada nas yang menceritakan gap masa tu berapa lama.
Dia kata, cuma apa dia? Sekiranya terlalu lama, lebih afdal mula daripada satu balik. Dia kata, kita dapat tu baru kita berani jawab dia. Nampak tuan-tuan? Persoalan agama ni dia satu persoalan yang hidup. Dia sentiasa. Lagi teknologi duk main, lagi duk main baru, lagi duk main baru kan. Ke depan esok kita tak tahu. Mungkin lagi 10 tahun, lagi 15 tahun, lagi 20 tahun, dataran tawaf tu dia buat eskalator. Macam mana pula masa tu? Kita ni tak gaduh berjalan. Ataupun kita berjalan sikit, dia pusing derah lah pasal dia eskalator. Kita pergi pijak je lagu duduk jalan lagu tu. Kalau kita tak mau berjalan, tak boleh tunggu dia tolong bawa pusing aja. Adakah dikira tawaf? Ataupun kita berjalan sikit-sikit tapi dia duduk jalan, dia jadi laju. Mana nak tahu ke depan esok orang nak buat haji makin ramai. Kaabah duduk besar tu juga. Kan? Bangunan saja, bangunan Masjidil Haram saja nak extend, nak buat lagi. Dan dia nak bagi masing-masing tawaf cepat habis, dia buat eskalator pusing. Katalah macam tu. Seperti mana 10 tahun dulu, tak pernah siapa pun terfikir Jamrah, tempat kita pergi duduk melontang Jamrah tu, nak pergi jadi 3 tingkat. Mana kita pergi tahun 95 buat haji dulu, tu tiang betul-betul lah duduk pergi. Lah ni tengok tu dia bertingkat. Kita tak nak teringat benda tu. Hari ni jadi macam tu. Kalau ke depan esok, dia main cerita eskalator macam mana pula? Kena kepada satu perbincangan pula. Sama dengan dulu mereka hantar angkasawan pi ISS, International Space Station. Naik pergi di atas tu. Mereka kena semayang ke tak? Kena semayang. Mereka semayang macam mana? Kaabah doa. Adakah mereka semayang cara menerap lagu tu? Nak kena ada satu jawapan lah kepada masalah yang timbul. Nak buat macam mana? Kaabah doa bawah tu. Nak semayang lagu mana? Nak kira arah kiblat dia, nak kira lagu mana, macam mana. Nak ambil ayat semayang dengan kawasan yang zero gravity. Bila tuang ayat bukan turun bawah, dia duduk naik lagu tu. Dia nak ambil ayat semayang ni lagu mana. Itu semua perlu kepada perbincangan fiqh yang tidak lari daripada nas yang ada, tetapi jangan terlalu berluas di dalam nak menyimpulkan hukumnya. Tapi itu bukan kerja kita di Padang Musuh ni. Dan itu kerja alim ulama yang mereka ahli di dalam bidang-bidang ini. Kita setakat tahu amin tu aja, yang tu ya dulu. Jangan duk pi jauh-jauh sangat, tak lagi celaru habis semua. Amin tu saja kita nak kena tahu. Baik, masalah amin tiada diucap oleh imam. Adakah diucap oleh makmum? Dia jadi kihak kita kata tadi. Tu imam waladhdallin, dia duduk buat sengat. Boleh tak boleh makmum ni pi pulun dulu daripada imam sebut amin? Kata Imam Syafi'i, dan jika meninggalkan ucap amin oleh imam, maka bolehlah makmum ucap akan dia. Dia kata duduk tunggu Syekh ni, bila tuan dia nak sebut amin ni, kita buh dulu lah. Kita buat amin, orang pun ikut kita. Kita kata, aku imam ke hari ni? Kita jadi gitu. Pasal kita sudah mengambil alih kerja yang patut tu imam buat. Dan diberi dengar akan imam itu akan ucapnya. Mudah-mudahan ingat dia, maka diucapnya. Dia kata takut. Tu imam yang lepas waladhdallin dia buat sengap tu, takut dia terlupa. Boleh lupa waladhdallin. Dia teringat tadi kunci rumah buah mana. Pasal dia duduk semayang tadi, tangan duduk rabah poket. Dia panggil tu imam nakal. Dia duduk semayang tapi tangan duduk rabah poket. Kunci motor dia lupa mana. Jadi waladhdallin, nak sebut amin tu lupa pasal duduk teringat kunci motor. Kawan belakang sebut amin. Bila sebut amin dia pun teringat amin, kunci pun jumpa dalam poket bawah. Mungkin dia kata jadi lagu tu. Dia abang sini. Dahsyat kitab ni. Dia pun sampai macam tu dia fikir bagi kat kita. Dahsyat. Memang cukup dahsyat. Baik. Kemudian di bawah tu amin itu, siapa ucap ni dia ulang yang tu. Berdoa minta dunia adalah semayang, apa hukumnya? Amin. Bersambung dengan Rabbul Alamin, apa hukumnya? Ini jenis orang jenis dulu menambah-nambah ni. Kan? Yang popular dalam masyarakat kita ni apa dia? Bila waladhdallin, dia pergi selit masuk Rabbighfirli wali walidayya. Boleh tak boleh? Kan? Jadi ada, saya pun dulu mengaji kitab-kitab dulu ni, mereka begitu sunat pula lagi, mereka kata sunat. Pasal apa? Kononnya nak lari daripada dianggap kita ni anak derhaka. Dia kata, dia buat main pula konon satu hadis yang saya duk cari pela tak jumpa. Dia kata siapa yang 3 hari tidak ucap, tidak doa kebaikan untuk mak bapak dia, maka memadai dia dianggap anak derhaka. Dia kata.
Jadi sebagai nak mengelak daripada dianggap anak derhaka, dia kata tiap-tiap kali dalam semayang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, masuk untuk Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Tuhan ampunkan aku dan ampunkan dua mak bapak aku, baru amin. Cari-cari tak ada dalam nas hadis, tapi doa abang mata lah. Nah, ini masalah. Jadi saya secara peribadi menasihatkan tak sah benda-benda macam ni, tak sah. Takut kok sekali lagi dia termasuk di dalam kalam yang ajnabi, cakap yang di luar daripada sembahyang. Takut dia membawa kepada batal sembahyang. Takut. Tapi di sini kalau tuan-tuan baca, dia kata Imam Syafi'i kata macam ni, amin bersambung dengan Rabbul Alamin, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, dan jikalau berkata seseorang itu serta dengan amin itu, dia kata ya Rabbal Alamin misalnya, amin, dia pergi sambung lagi ya Rabbal Alamin contohnya, dan lain daripada itu, daripada zikrullah, nescaya adalah ia lebih elok. Itu kata Imam Syafi'i, nescaya adalah ia lebih elok. Dia kata kalau pergi tambah amin ya Rabbal Alamin, kata dia lagu tu, maka janganlah seseorang memikirkan batal sembahyang dengan zikrullah itu kata Imam Syafi'i. Okey, hadis inilah yang jadi kontroversi ni. Di sinilah nas tidak ada, tetapi benda ni lahir daripada pendapat dia, respect pendapat dia. Cuma untuk jaga takut terus buat lebih baik. Pasal apa? Kalau kita ikut hadis itu lebih selamat. Imam Syafi'i sendiri kata apa? Dia kata kalaulah sekiranya sesuatu yang aku tak kata tiba-tiba dalam hadis Nabi kata, maka itulah mazhab aku. Dia kata dia tak mau nak menang atas daripada hadis Nabi. Hadis Nabi itulah yang lebih utama, itulah mazhab dia. Dia kata itu Imam Syafi'i sendiri kata. Baik, masalah amin makmum, kemudian daripada imam duduk ulang yang tu lah. Amin itu sunatkah dinyaringkan dia? Kata Imam Nawawi, dan disunatkan bagi imam dan yang sembahyang menunggal menyaringkan ucap amin itu. Amin itu bagi darah. Dan begitu jugalah bagi makmum atas mazhab yang sahih. Inilah tafsil mazhab kita. Dalam mazhab Syafi'i pun begitu. Amin dia kata bagi darah. Dan sungguhnya telah ijma' ummah atas bahawasanya yang sembahyang menunggal itu mengucapkan amin ia. Kita sembahyang seorang pun serupa, amin tu kena sebut. Dan begitu jugalah mengucap amin imam dan makmum pada sembahyang yang tiada nyaring. Sembahyang Zuhur, Asar yang tak baca darah, habis baca Fatihah, amin sebut juga. Walaupun secara pelan sebut juga. Dan begitulah telah berkata jumhur pada sembahyang yang nyaring, dan telah berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala pada satu riwayat, tidak mengucapkan amin oleh imam pada sembahyang yang nyaring, dan berkata kebanyakan mereka itu dinyaringkan. Itu dia. Baik, lepas ini kita tengok fi fadlit ta'min, iaitu kelebihan mengucapkan amin itu. Apa kelebihan dia? Lepas itu baru dia mai fi saktataini fi salah, cerita dua tempat yang disuruh kita bangsa dalam sembahyang. Di manakah dua tempat itu? Lepas itu dia mai fi wad'il yamin ala shimal, cerita lepas takbir nak letak tangan tu, mestilah letak tangan kanan di atas tangan kiri, tak boleh terbalik. Pasal berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu sahabat dia terbalik. Mungkin dia ni kidal ke apa, dia cekak tangan kiri, maka bila takbir dia pergi duduk kiri, duduk di atas. Nabi pergi tegur dia. So dia akan mai lepas ni cerita bila qiyam tangan tu, tangan kanan hendaklah duduk di atas tangan kiri, dan kedudukan dia macam mana. Nak pegang, nak buat setimbun macam si lemak gitu ke, ataupun nak pergi pegang pergelangan tangan ke. Kalau pegang tu macam mana, 4 jari di bawah, 1 di atas ke, ataupun duduk 2 jari di atas ni ke. Macam-macam style tu ada. Style tu ambil di mana? Yang tu nak tengok. Style tu ambil di mana? Ada hadis ke? Ada mana-mana imam mazhab kata ke? Ataupun dia kreatif, hasil daripada reka cipta dia ke? Kita nanti tengok dan sekali kita perbetul. Kemudian fit takbir inda ruku' was sujud. Tiap-tiap kali rukuk sujud tu, kalau kita jadi makmum, kita nak sebut dah Allahu Akbar. Imam sebut. Imam daripada habis Fatihah, habis baca surah, Allahu Akbar, imam kata. Kita makmum ni nak kata ke tak ke Allahu Akbar? Imam kata sami'allahu liman hamidah. Kita makmum nak kata ke tak ke sami'allahu liman hamidah, ataupun kata Rabbana walakal hamd saja ke?
Rabbana walakal hamd kah ataupun Rabbana lakal hamd kah? Yang tu cerita dia ada hadis. Ada hadis. So kita nak tahu lah ni, nak bagi clear. Wow tu wow tu pun satu hal juga. Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Hak mana satu yang direkodkan oleh hadis ataupun dua-dua ada riwayat dalam hadis. Tu syok mengaji tu. Syok dia pada kita buat ibadat, hati kita puas. Kita tahu tu every single word, tiap-tiap patah perkataan nak kita sebut tu recorded dalam hadis. Syok kita sembahyang. Berbanding dengan kita buat ibadat terabah-rabah. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Jadi duduk rimah. Jadi macam nak tidur tak boleh pasal nyamuk duk main. Tampak tak kena, main balik ni pula. Ganggu. Gangguan ni kita tak mau, bagi reset dekat dia. Ni reset lah ni. Ni reset lah. Bila dia duk main, kita tahu, oh Rabbana walakal hamd, ada hadis dia. Rabbana lakal hamd pun ada hadis dia. Okey, rukuk subhana rabbiyal azim kah ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kah? Jadi kita duk baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ada riwayat hadis kah ada wa bihamdihi ni? Ataupun duk cari-cari tak ada. Wa bihamdihi ni mai kok mana pula? Ataupun ada cuma hak mana riwayat lebih kuat, hak mana kurang kuat. Tu yang mengaji tu. Bukan nak tunjuk pandai, bukan nak pergi challenge orang kata orang salah, bukan. Nak perbetul diri kita. Supaya kita tahu hak kita buat tu satu-satu kita tahu. Orang tanya, ni ustaz ni nak saya buat korban ni, saya nak kena pergi pegang tali sebut bagi dekat dia ke apakah, ataupun saya pakai telefon kata ni yang tolong wakil ke atau macam mana. Ada kawan nak sembelih ni, dia tanya, siapa dia ni? Siapa dia? Abang kata ni anak saya, mana dia? Dia tak main lah tapi dia wakil kat ustaz. Oh saya tak mau. Tak ada tahun ni saya tak boleh sembelih. Oh tak betul balik. Pasal apa? Pasal tak boleh bagi tali kat dia tu. Pasal tu dia tak mau sembelih lembu. Adakah sampai macam tu? Ataupun berada di tempat sembelih tu untuk nak tengok darah keluar, itu dituntut tetapi bukannya wajib. Atau macam mana? Nak ambil clear picture tentang benda-benda macam ni. Di antara benda yang menjadi persoalan ibadah berdasarkan nas dengan adat yang menjadi cakap-cakap orang dan sebagainya. Itu saja cerita dia. Kita jumpa pula insya-Allah bulan 1. Bulan depan cuti sekolah, bulan 12 cuti lagi, dan 1 pula kita jumpa insya-Allah. Tu pun kalau panjang umur, kalau sihat, kalau ada kelapangan masa, kita tangguh dengan tasbih. Sebelum tu hari Khamis ni hari Arafah. Saya pesan diri saya pesan kat tuan-tuan, jangan lepaskan puasa sunat Arafah. Jangan lepas. Sekali aja setahun. Jatuh pula hari Khamis, hari sunat puasa. Oh, jangan tak puasa. Minta dekat Tuhan, bagi kat kita kesihatan, bagi kita kuat nak buat yang ni. Pasal janji daripada Nabi SAW, orang yang buat puasa Arafah ni apa janji dia? Diampunkan dosa. Diampunkan dosa tahun al-madiyah. Kan? Jangan lepas peluang ni. Balik terus abang dekat anak, dekat bini di rumah, hari Khamis kita puasa. Terus abang yang tu tak ada cakap banyak. Tak mau tanya abang nak puasa dah, kakak nak puasa dah, mama nak puasa dah, tak mau. Hari Khamis kita puasa. Lebih tu saya anak kita ni kalau tanya nak puasa dah, tak mau puasa. Terus kita abang hari Khamis kita puasa. Habis. Bila lagi tuan-tuan kita nak tambah ibadat, bila lagi kita nak ajak anak-anak kita supaya beribadat. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم